Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya ucapkan selamat malam selepas kita berterawih tadi. Malam ini saya bersiaran agak pelik sikit. Iaitu malam ini sesi sahur saudara. Apa khabar Saudara Elias Muhammad? Ya. Sama-sama dengan saya Saudara Jack. Apa khabar Jack? Alhamdulillah, sihat. Jack buat berapa rakaat? Hari ini 8. 8. Tarawih 8 ni. Masa Jack di Negeri Arab dulu tu berapa rakaat saudara? Dalam 20-an. Kalau 20. Boleh tahan ya. Boleh. Cuma saya difahamkan dekat Masjidil Haram sekarang ni pun dia tak buat 20 dah. Tak ada lah ya. Dia 12 lah. 12 ya? Dia buat 12. Lepas tu masing-masing faham lah buat kat rumah ke apa kan. Tapi banyak juga kisah-kisah yang saya dengar. Ya. Apabila diorang bercakap yang banyak perkara-perkara undang-undang baru yang dilakukan oleh kerajaan Saudi, itu semua tak betul. Saya kena bagi tahu benda ni, kena betulkan fakta sikit sebab saya ni selalu berpegang pada fakta lah kononnya kan. Ya. Dan contohnya dia kata tak boleh buka puasa dekat Masjidil Haram. Itu tidak betul. Memang sepatutnya kita boleh buka puasa depan Kaabah. Ya, betul. Lagi satu, itulah selalunya dia orang suka buat cerita macam ni. Tak eloklah sebab kita ni beribadat. Ya. Satu lagi pasal dia menuduh yang kerajaan Saudi ni dah tak bagi buat live masa orang tengah buat tarawih tu semua. Boleh dah. Juga tak betul. Senang-senang masuk dekat YouTube, tengok live Haramain ke apa ke, confirm ada. Ada ya. Ada. Tak ada masalah. Jack, ramai kawan kita ni datang je. Oh ya ke? Masya-Allah. Nanti saya sentuh satu je. Saya pun baru je Saudara Elias Muhammad, Raja Kamal Raja Bazian, Saudara Azro, Saudara Mat Faridun Tukiman. Saudara Muhammad Sidir dari Kuantan, Saudara Ahmad Map, Saudara Yusuf Awang, salam. Selamat berpuasa di Tanah Merah. Saudara Fazil Yub, Saudara Abu Samah, Saudara Rosmini dari Pontian lah, Jack. Jauh ni. Puan Rosmini selalu je. Tiap malam bila saya buat live ni, dia ada. Di Pontian ya? Kemudian Saudara Ramzul juga, Saudara Sani Mus dari Sarawak. Jauh dari Sarawak tu. Saudara Abdul Aziz Rahman daripada Tanjung Karang, Selangor. Itu juga dengan Abu Nems, Alex, hai. Kenal tu. Kira Alex tu. Selalu, ya ke? Selalu bertinggik kat saya punya Facebook. Mak Remy, saudara Edi Tahir, Richard Bakri, Muhammad Razi, Ramzul, Cik Mat Mohaini, Puan Hasnah Jaafar, begitu juga Faizlah Gadi. Saudara Bad, juga ini dalam live yang satu lagi tu. Jadi ini ini Jack. Ya saya. Kita santai hari ni saudara, kita bercakap hari ni cerita yang free flow. Memanglah tajuknya agak menggemparkan. Tapi tu clickbait je lah tu Clickbait aja. Yalah, itu kita nak teruk sebab memang sekarang ni pun masih itu beras ni memang ada kartel, tak boleh nafikan Jack. Ya. Kan? Sebenarnya sebelum saya berbicara, saya kena menjelaskan pada warga kita bahawa hari ni Khamis malam Jumaat, Jack. Ya, betul. Malam Seribu Rahmat. Betul. Puasa ni, Jack. Ya, betul. Kepada teman-teman yang ada kesempatan malam ni, perbanyakkanlah kita punya solatnya. Saudara Muhammad Rafi Ahmad, apa khabar? Saudara Aziz, suara perlahan. Saya tak tahulah macam mana. Puan Norfisah, Saudara Maksu. Bila kata suara perlahan tu, itu yang saya tak tahu kat mana tu. Mungkin saya punya mic dia tak sampai ke sana gamaknya. Okey je. Puan Hamidah Kamat, salam Ramadan, Saudara Aziz Rahman. Dia kata Saudara Aziz Rahman, dia kata suara perlahan. Dia kata okey. Muhammad Nazri, Saudara Beh Chon Sin. Terima kasih Saudara Mak Remy, dia kata suara okey je, no problem. Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Pak Chu ni daripada Langkap je. Langkap Perak. Pak Chu, Ramzul dan teman-teman yang lain. Hari ini saya katakan bahawa hari Khamis malam Jumaat, tanggal 21 Mac. Ya. Dan Jack, tinggal 10 malam lagi Jack. Sudah 10 malam dah kita puasa ni. 10 malam sebelum 10 malam terakhir masuk Datuk. Dah belum lagi 10 malam terakhir tu kita tunggu Datuk Kadar. Ini sebelah kita dah melalui ibadat puasa selama 10 hari. Betul. Jadi dah 10 malam dah. Ya, betul. Saya bersiaran dengan teman-teman dalam bulan Ramadan ini. Saya takkan berhenti untuk bersiaran. Jadi tinggal lagi, saya rasanya 19 hari lah. Selalu kita puasa 29 hari sekejap selalunya. Betul. Jarang kita 30 hari. Jarang lah sekarang ni. Itu pun tak tentu juga nak tengok anak bulan juga.
Dan saya tengok ni Jack, ini masuk hari yang ke 1456 hari. Virus tersebut masih berada lagi dalam negara kita. Betul lah. Laporan saya terima masih lagi ada tambahan, ada 88 orang dalam minggu ini yang Ya. jangkitan. Ya. Ya tu. Sembuhnya 64. Dekat-dekat bulan raya ni, seriau juga kita. Kalau ada jangkitan begitu. Tapi tak apalah. Selalunya kalau saya seorang tu, saya akan baca knowledge kehidupan dan sebagainya. Tapi, again, saya harus mengingatkan pimpinan negara, Jack. Supaya janganlah membelanja wang negara tanpa had. Ya. Kerana kalau kita berbelanja wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis. Buat saya, Jack. Well, saya berpandangan beginilah. Ya. Dalam keadaan ekonomi itu nak digiatkan. Ya. Perlu ada spending. Tapi tidaklah seperti melampau seperti mana yang Datuk sebut tadi. Spending itu lebih kepada infra. Ini pandangan saya. Ya, ya, ya. Apabila infra itu digiatkan, kita buat infra, kerajaan pun build a lot of infrastructure projects. Jadi nombor satu, rakyat dapat manfaat dari segi peluang pekerjaan. Ya, ya. Dan apabila mereka mendapat kerja, diorang pun pergilah spend diorang punya duit itu untuk kembali kepada kerajaan juga. Dan kita mengharapkan supaya ni Jack makanlah Jack sambil-sambil boleh, Jack. boleh, boleh. Ini kita tak ada official. Tak ada ini very informal Jack. Nanti Saya kan ada mic wang nanti mangga. dia tangkap bunyi saya kecap. Tak apa, it's okay. Saya rasa pelai-pelai kita pun faham bahawa bagaimana kita bersiaran kali ini agak berbeza daripada hari biasa. Hari biasa kita bersiaran officialnya straight. Tapi yang ini malam ni sebab kita bersahur. Betul. Awal sahur tu kan. Awal sahur lah. Ya, saya selalunya sahur saya begitulah. Okay. Dalam pukul 11 saya dah sahur. Okey. Sebab lepas tu dalam pukul 12 saya buat kerja sikit. Kemudian tunggulah sampai subuh. Okey. Lepas subuh baru saya tidur. Gitu. Itu saya punya time saya begitulah dia dulu lagi. Jadi saya akan kita bersahur lah aja sebab Jack malam ini menemani saya bersahur saya. Boleh. Baik, cuma satu lagi Zack, cuma kita nampak hari ni alhamdulillah bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden dia mengirim tentang risalah taklim. Dia gaji dan tak. Betul. Sebenarnya risalah taklim tu maksud apa dia? Risalah taklim tu. Taklim asal perkataan alim. Alim tu ilmu lah. Ilmu dia kata dari catatan dia kata salam 10 Ramadan. Berbuka puasa merupakan satu momen yang istimewa dan punya banyak hikmah dan kelebihannya. Saya tengok dia ada buka puasa dengan tuanku. Ni kalau admin ada gambar, dia duduk bersila, saya rasa tersentuh lah. Jadi dia kata bahawa banyak hikmah dan kelebihannya. Ia memberi kita peluang untuk menyuburkan silaturahim, saling berinteraksi dan memperkukuhkan hubungan apabila bersama keluarga, sahabat, jiran tangga dan sebagainya. Pahala dan berkat juga akan diperolehi bagi mereka yang memberi makan dan menyediakan jamuan. Terutamanya kepada insan yang memerlukan serta ianya adalah amalan yang mulia. Jadi menjamu orang lain berbuka tanda kita berkongsi rezeki dan sebagai manifestasi kesyukuran atas nikmat yang kita perolehi. Itu kenyataan daripada Presiden kita. Jack, Sebab itu dia kata marilah kita suburkan amalan menjamu orang lain untuk berbuka puasa. Semoga ianya mengundang keberkatan dan menambahkan kasih sayang serta meningkatkan kualiti hidup kita sebagai insan mulia. Admin ada gambar tak yang Presiden buka puasa dengan tuanku? Dia duduk sila tu saya tengok tu. Saya tengok cantik gambar tu kalau ada lah. Kalau admin boleh cari. Tu. Yang dia duduk sila tu dia ni. Kemudian Presiden dia kata dia bersyukurlah dapat berpuasa bersama Duli Yang Maha Mulia Sepaduka Baginda Pertuan Agong Sultan Ibrahim bin Almarhum Sultan Iskandar dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sepaduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia di Istana Negara. Ada gambar tu tak ini? Dia duduk bersila tu Jack. Saya tengok cukup cantik Jack. Dia bukan duduk di meja. Ini satu bagi saya lah gambaran itu betul mesranya antara pemimpin dengan Agong. Dan Agong pula begitu menyantuni. Saya tengok kali ini agak berbeza. Alhamdulillah lah. Keakrapan memanglah Agong sekarang ni. Dulu waktu Baginda jadi Sultan Johor tu dia rapat dengan Presiden kita. Tapi admin dah masuk dah gambar tu. Lepas tapi saya tak tengok kat sini dalam monitor saya tak ada. Ya, ini budaya Melayu tinggi Jack. You tengok Jack. Ini Jack tengok Jack. Nampak?
Duduk Oh, bersila tuanku. Perdana Menteri duduk bersila. Timbalan Perdana Menteri duduk bersila. Perdana Menteri pun duduk bersila. Tapi Datuk Anwar Ibrahim dia tak kerti bersila. Dia suruh duduk antara dua sujud tu. Oh, ya. Dia memang begitu. Okey, Dia okey. jarang duduk bersila. Tapi saya melihat keempat-empat inilah pemimpin negara. Mereka berbuka puasa. Saya tersentuh sangat tengok gambar ni. Cantik gambar ni. Mudah-mudahan keakraban itu mereka dapat bersama-sama menyantuni masalah negara satu force. Tidak aku buat gini, orang kata begini. Saya nampak empat-empat duduk sama. Saya buka puasa, Datuk Fadlah Yusof ada di situ. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada di situ. Presiden UMNO ada di situ dan tuanku di situ. Jadi di sinilah raja dan rakyat berpisah tiada. Macam mana, Jack? Boleh Jack bagi komen, Jack? Ya, nampak humility lah, nampak merendahkan diri ya. Dan kalau bahasa orang muda ni dia sebut sempoi. Sempoi. Kan? Macam selalunya orang duk kata Menteri Besar Kedah sempoi, MD kami sempoi, tapi tak adalah bagi saya. Mereka inilah wajah-wajah sempoi. Betul, sempoi. Saya nampak tuanku betul-betul sempoi. Ya, Ada masanya, okeylah baginda dengan dia punya perinya, betul, dengan pakaian uniform dan sebagainya. Tapi bila buka puasa ni, empat-empat orang situ tu, Datuk Anwar Ibrahim, Datuk Zahid, dan bukan duduk atas meja, Jack. Ya, betul. Ini memang tinggilah budayanya, Jack. Memang budaya orang Melayu lah, confirm. Budaya orang Melayu. Betul, Jack. Itulah saya rasakan. Saya pun agak terkesima lah tengok gambar ni. Bagaimana teman-teman? Saudara Faizah Gadi, 5 kilogram paling murah. Apa tu? Ya, kata Fazilah Gadi, kata baiklah. Semoga Presiden menyuarakan pembebasan untuk Nasir Najib Razak. Ini masih lagi kita mengharapkan. Jack, saya merasakan ini isu ini dia nak raya, mudah-mudahan. Betul lah. Kita berdoa. Saya nak cakap lebih pun, saya tak nak mendalui sesiapa sebenarnya. Sebab kita pun baru menerima Yang di-Pertuan Agong yang baru kan. Ya. Jadi biarlah pada hemat baginda nak buat apa-apa keputusan, biarlah. Sebab baru ni pun ada orang yang nak challenge pengurangan hukuman tu pada Datuk Seri Najib. Baru kurang pun dah ada nak challenge. Bayangkanlah kalaulah diorang ni, saya pun tak faham lah, Jack. Dia bagi saya ia lebih kepada adab lah, Datuk. Kita dah tahu itu adalah hak mutlak Yang di-Pertuan Agong. Kenapa kita nak persoalkan? Apabila kita tanya soalan tu macam soalan begitu dekat Bar Council sampai saya pun ada buat statement yang agak kasar lah kata perkara ini. Sebab benda tu dilihat biadab. Jadi kita terpaksa lah hentam juga kan. Kerana tidak elok lah, tak cantik lah apabila keputusan telah dibuat, pengurangan telah dibuat. Lepas tu rumah dah siap, lepas tu pahat berbunyi lagi. Dan pahat yang dibunyikan itu dilihat seolah mencabar. Mencabar Yang di-Pertuan Agong. Jack, saya tengok ada tu laporan daripada Ipoh, Jack. Ya. Katanya gerai belum dibuka tapi sudah ramai yang beratur menunggu. Itu adalah penangan 12 jenis kerabu warisan. Hasil tangan Rohaida Mustafa 53 di Bazar Ramadan Medan Gopeng. Ini pesanan penaja ke tu? Ataupun memang tengah viral kan sebab saya tak perasan pula. Saya setiap malam akan bagi penjelasan di mana. Ada satu yang istimewa dalam Bazar Ramadan. Macam malam semalam saya cerita macam mana dia orang buat arnab bakar lah. Kat mana tu? Arnab bakar di mana tu, Elmi? Di Ipoh. Ipoh juga. Arnab bakar. Comel-comel dibakar ya. Satu hari lebih kurang dalam 70-80 ekor. Ya. Apa tu ada 100 jenis ulam. Itu di Bazar Gopeng. Kemudian di satu jenis ulam tu rasa di Kedah tu tak? Ada star. Jadi saya membuat siaran setiap malam saya tu. review lah, review buka puasa lah. Yang ini Bazar Ramadan ni 12 kerabu warisan. Yang diusahakan oleh Puan Rohaida Mustafa. Jadi aneka kerabu disediakan termasuklah kerabu jantung pisang, pegaga mangga. Nampak sedap lah tu. Selom, kerabu pucuk paku, toge perut, pucuk paku toge kerang, kerabu ayam. Dia makan je. Datuk cakap benda tu buat saya lapar. Memang kita malam ni kita bersiaran sambil kita makan, Jack. Betul. Dan saya harap pelayar-pelayar jangan marah dengan saya sebab kami sedang bersahur ni. Betul. Saya menemani Datuk untuk sahur untuk pertama kalinya, insya-Allah. So, Abi Hafiz, ada hai Arnab tak sampai hati nak makan kata Abi ni. Saudara Lee, kemudian Saudara Ibrahim Said. Apa khabar sahabat? Edi Tahir, hari ini beli kerabu, betul ke? Hari Khamis.
Dan kerabu tu banyaklah Puan Rohaidah. Dia memilih Ramadan lah untuk menjual 12 jenis kerabu. Dan tempatnya dia berniaga di Pasar Ramadan Medan Gopeng di Ipoh, Perak. Jadi orang Ipoh, yuk. Kalau mereka ke Medan Gopeng tu, carilah kedai Puan Rohaidah ni. Ada 12 jenis kerabu. Saya kerabu ni kurang sikit, saya cuma makan pecal. Baru ni ada satu pelayar saya. Apa ini? Puan Azizat. Dia hantar kirim kat saya kuahnya je lah. Kuah kacang tu untuk buat pecal. Oh, sedap makan dengan kanji. Saya ingat lagi. Masa kecil-kecil tu saya makan kanji dengan pecal je. Dia macam mana kecil dulu je? Masa you tu macam mana? Masa kecil dulu. Okey lah, boleh lah. Dan selalu juga mengunjungi bazar-bazar Ramadan ketika itu. Tapi alhamdulillah tak ada masalah. Dan suasana dia tu memang sama je lah sampai sekarang. Dulu Jack membeli belah di mana Jack? Pasar Ramadan dulu? Sebab dulu kita membesar di Teping. Di mana? Teping Perak. Oh, Taiping. So dekat situ Taiping ni bandar yang penduduk dia campur lah. Mix. So macam seronok dia macam keakraban di antara kaum-kaum yang lain tu. So ingatlah jugalah macam saya rasa admin tak buka aircon ni tak panas ni. Itulah tiba saya panas pula. Tiba-tiba panas. Saya nak intai-intai tu. Udahlah musim panas admin. Admin ni dia sabotah saya hari ni betul lah. Betul lah. TV pun tak nampak semua Dia dah tahu panas ni kan. Puasa ke? Puasa. Tak apa. Saya bagi saya tak ada masalah. Cuma Jack, saya selain daripada itu saya juga melaporkan apa yang berlaku di Gaza. Ia biasa duduk Timur Tengah Jack. Ya. So saya nampak bahawa sekarang ni rejim Zionis ni menyasarkan pakar teknologi pula. Rupanya di Palestin itu ramai juga pakar-pakar teknologi yang ada di situ. Ya. Sebab itu dia mencari jalan, lepas itu dia berlantar bom, dia ledakkan bom dan sebagainya. Sedihlah Jack tengok. Sebab itu pemantau asasi manusia Euromed menyenaraikan pakar teknologi termasuk mereka memiliki kepakaran dalam pengaturcaraan dan kecerdasan buatan terbunuh dalam serangan Israel yang berterusan. Jack tengok macam mana Jack? Saya susah saya cakap sebab saya biasa duduk sana. Kalau nampak aja video tu saya tak sampai hati nak buka tu. Kan kalau kita tengok kat WhatsApp kan kita kena download dulu baru boleh tengok. Bila saya nampak je dari luar ni Palestin ni, saya tak sanggup. Memang dah jadi tahap dah tak sanggup nak buka nak tengok dah sebab mesti mengalir air mata. Betul. Mesti mengalir air mata. Bukannya kita sensitif sangat ke apa sebab kita dah macam rasa macam tak ada kuasa langsung nak bantu selainkan doa je lah. Betul. So sebab saya pun pengalaman duduk di sana dan macam mana Datuk sembang tadi memang ada kebenarannya, memang orang di sana sebenarnya bijak-bijak belaka. Dia orang ni cerdik. Orang di Timur Tengah ni sebenarnya cerdik. So saya tak terkejut lah kalau disasarkan oleh Zionis ni untuk membunuh sebanyak mana pakar-pakar ataupun saintis-saintis yang ada di Palestin tu. Memang matlamat nak bunuh dia orang Dia sebenarnya dah jadi macam fed up tu sebab macam dia orang tak boleh buat apa-apa. Macam kuasa-kuasa barat, kuasa-kuasa hebat di dunia ni macam langsung tak boleh buat apa-apa. Mas, bila asyik sikit bila Pertubuhan Bangsa Bersatu buat rumusan apa semua dah kena veto dengan mereka. Itulah pasal. Dah 3 kali kena veto tu. Betul. Saya juga bila tengok menyerap darah dia sebab saya rasa macam tak tahulah Datuk, kalau ada kuasa pada kita ni mungkin kita akan buat serangan balas. Lebih teruk sekali. Betul. Benci sangat saya tengok. Sebab anak-anak yang tak berdosa dengan kaki kudung, baby semalam saya mengatakan bahawa kesan daripada ni, saya ingat 100 tahun lagi pun warga Palestin tak akan lupa kekejaman Zionis ni. Betul. So tak ada kedamaian di Palestin nampak gayanya. Dia kena ada kuasa yang kuat. Tak kisahlah. Amerika tu memang nampak macam tak ada harapan tu. Betul. Mungkin China ke, Rusia ke. Mereka kuasa besar. Dan mereka memuktamadkan keadaan ini dengan cara militeri. So biar terdiam. Tapi takut jugalah mereka jadi perang dunia ketiga pula. Itu masalah dia. So kita serba salah jadi Datuk. Bila saya fikir begitu, saya rasa macam apa lagi yang kita dah buat. Kita dah pergi The Hague, Netherlands. Untuk mahkamah keadilan. Mahkamah international kan. Ya. Dan ia akan memberi satu morality punya keputusan.
Tetapi ia bukanlah satu tindakan yang boleh diletakkan terhadap dan tidak Israel. dihormati. Artinya mahkamah dunia pun tidak dihormati oleh rejim Zionis. Mahkamah mengutuskan, katakan berhentikanlah kamu, jangan berperang lagi. Masih lagi, hari ini ada lagi 12 orang meninggal lagi. Masih tak berhenti. Serangan lebih. Dan Netanyahu dia, macam saya katakan, macam dia dahagakan darah lah. Betul lah. Dia kemabukan untuk menghirup darah rakyat Palestin. Sebab itu saya kata benda ni saya tidak dapat memadamkan kebencian yang teramat, Jack, pada Netanyahu, rejim Zionis. Bukan hanya kerana mereka adalah saudara kita, tetapi atas kemanusiaan. Betul. Rumah dah tak ada dah sekarang ni. Betul, rumah tak ada. Itu hari ada datang, saya punya live, saya panggil duta Palestin. Datang, dia menyata walaupun di Gaza itu 20% saja rakyat asli Palestin. 75% itu merupakan pelarian-pelarian dari Buti, daripada Mesir, daripada pelbagai negara lah. Tetapi bagi saya sebagai kemanusiaan, takkanlah dia orang duduk di situ rumah. Bayangkanlah macam kita sekarang ni, Jack, you duduk kat Shah Alam. Tiba-tiba balik-balik rumah, hilang, tak ada apa. Dibedil habis. Yang you nampak nanti anak you kaki kudung, yang tengok ni tangan tak ada. Tak boleh nak bayangkan lagi. Memanglah, Jack, saya tak boleh, ya Allah, ya Tuhan. Kita pun ada anak kecil tu. Betul, Jack. Baru 6 bulan. Kalau kita bila tengok video tu, 6 bulan dah meninggal. 3 bulan dah meninggal. Betul. Memang dia orang syahid, tapi biarlah mereka ni dapat melihat masa depan ataupun mereka boleh mengharungi kehidupan seperti biasa, normal seperti orang lain. Dan apabila kita tengok how devastating Gaza sekarang ni, ia adalah satu bukti yang sangat jelas yang this is a genocide. Ini itu pembunuhan lah. Dia adalah ethnic cleansing. Ya, ethnic cleansing. Tapi masih lagi macam dunia memekakkan telinga lah. Itulah pasal where's the humanity. Mungkin kita nampak ramai orang pelbagai bangsa yang sama-sama condemn, tapi setakat itu je Datuk, tak cukup. Jerit-jerit lah Perdana PMX di peringkat petas pada masa dunia. Betul. Dia orang buat tak tahu je. Saya rasa sedih sangatlah. Itulah keadaan di Gaza. Baik, Jack, balik pada negara kita sekarang ni. Pagi tadi saya mendapat berita bahawa adun Kuala Kubu. Ahli orang Kuala Kubu, Lee Ki-hyong disahkan meninggal dunia. Pagi tadi ya. Pagi tadi dia mewakili parti DAP rasanya tak? Betul. Kan? Jadi kalau begitu keadaannya akan ada pilihan kecil lah. Betul. Nampak ya bergaduh lagi kita ni, baik. Itulah kita memanglah kita ucapkan takziah. Pertama kalinya kita mengucapkan takziah. Tapi nak tak nak mesti kena ada pilihan kecil. Dan saya lihat DAP akan terus bertanding di situlah. Dia akan menuntut itu kursi dia lah. Sebab dia dah menang sejak 2013. Dia mendiang tu sendiri. Jadi dah 3 kali dia menang. Saya kenal dengan Lee ni. Oh, ya ke? Saya kenal. Saya satu hari itu saya pergi ke Pekan Batang Kali di Kuala Kubu lah. Dekat Batang Kali tu saya nak minum pagi. Saya tengok wakil rakyat apa hal ni wakil rakyat. Rupanya dia tengah mengisi longkang. Oh, ya ke? Ya. Inilah antara sikapnya, memang cakap bahasa Melayu pasih. Lepas tu dengan rakyat, dengan tuan punya kedai dan sebagainya. Dan dia tak ada langsung ada barrier lah antara dia dengan rakyat. Inilah saya katakan dia boleh menang. Letak macam mana pun, buat macam mana pun, dia tetap menang. Sebab itu cara dia bekerja. Saya harapkan wakil-wakil rakyat kita, terutama daripada UMNO, daripada Keadilan, daripada Amanah, santunilah rakyat. Betul. Kan? Saya tengok Lee Ki-hyong ni, betul, Black, ini pengalaman saya. Nampak sendiri Dan dia pula kadang-kadang dia tak kekok. Ada kalanya dia pakai baju kurung, ada pakai baju kebaya. Bila ada fiesta, pembacaan puisi, dia datang, dia kongsikan sajak. Satu wakil rakyat yang bagi saya yang benar-benar wakil rakyat lah. Yalah, betul lah. Jadi tapi tak tahulah pengganti dia siapa pula. Tapi saya yakin kali ini tentulah MCA dia akan letakkan calonnya, minta juga, tak tahulah macam mana. Ya ke? Susah juga nak buat keputusan ni. Sebab dia yang saya nampak untuk Kuala Kubu baru, dia perubahan demografik daripada 40% Cina tu dia jadi 40% Melayu pula. Dalam sejak 2018 kalau tak silap. Dan dalam keadaan itu saya pun terfikir mungkin pihak lawan ke Perikatan Nasional ke akan cuba-cuba taruh calon Melayu pula. Ini pandangan saya lah. Saya bukan wakil PN. Betul. Walaupun hari ini saya nampak ada ex-UMNO bergambar dengan orang PN hari ini. Ada. Pasal report polis apalah, tak ada kena-kena dengan kita. Tapi that's besides the point. The point is macam saya nampak mungkin Perikatan Nasional ni akan cuba taruh seorang calon
Melayu dan daripada Bersatu ataupun PAS. Dia akan jadi lebih tricky kalau benda tu berlaku. Kalau itu berlaku, nampak macam mana kata Puan Zabidah Ibrahim, dia kata maka mula lagi lah makin hamun. Ya. Tak habis lagi lah. Bulan Ramadan ni pun macam tak ada henti Datuk. Bagaimanapun, life must goes on lah. Ya? Betul, Jadi kita tengoklah apa yang berlaku. Betul. Cuma ini ada pula cerita di Parlimen. Tak habis-habis lagi ahli Parlimen Tasik Gelugur. Ya, Saya malas nak sebut nama lah. Yalah. Nanti dia famous lagi. Nanti dia famous betul. lagi. Kali ini dia tuduh pula, dia kata ada 2 orang jumpa dia pikat, tawarkan peruntukan 2 juta. Lepas tu kes dia tu akan ditarik balik. Saya kata ini kenyataan yang agak-agak berat ni, Rijal ni. Dia berani sebut tu sebab dalam Parlimen tu. Sebab dia ada immunity kan. Itu masalahnya. Saya nampak sekarang ni wakil rakyat kita ni mereka menggunakan Parlimen itu sebagai unity untuk melontarkan sebarang kenyataan. Yang nak dibawa ke mahkamah tak boleh, nak ambil tindakan tak boleh, satu kebebasan. Saya rasa ini juga perlu dikaji. Walaupun dia minta supaya speaker mengkaji semula Akta 80 lah apa semua dalam hak ehwal sebagai wakil rakyat. Ya. Tapi saya kata ini juga kena buat kajian jugalah. Betul. Sampai Malaysia ni mengkaji balik kebebasan bersuara dalam Parlimen. Betul. Kan? Sebab Parlimen ni buat live tu. Betul. Orang semua tengok, rakyat semua tengok. Jadi diorang tak semua tahu yang you can say anything in the Parliament because benda tu diorang ada immunity apa semua, tak semua orang tahu gitu. Betul. Jadi dia jadi medan untuk memfitnah pula. Untuk buat cerita. Bila dikatakan SPRM pun ada panggil dia. Tu bila SPRM cakap tak ada pula kan. So dia suka-suka je. Saya kalau SPRM pun susah nak ambil kenyataan kalau bercakap dalam Parlimen je. Ya, betul. Kalau you ahli Parlimen, dia boleh maki orang lagi suka-suka, tuduh itu tuduh ini. Sebab you ada immunity habis-habis sangat, dia boleh ambil tindakan tata tertib. Betul. Dia allow oleh speaker dia bawa hak keistimewaan seorang ahli Parlimen, dia tak boleh mengelirukan dewan, dia tak boleh bercakap bohong. Ikut peraturan mesyuarat lah. Kalau itu maka perlu ada kajian balik lah. Betul. Sebab saya tengok hari ni kesan daripada itu apabila ini ahli Parlimen daripada Gua Musang. Iaitu saudara Muhammad Aziz Abu Naim, dia mengatakan kenyataan ahli Parlimen Tasik Gelugur itu sebagai fitnah yang bertujuan untuk memburukkan imejnya sebagai ahli politik. Tak betul lah tu kata. Ya. Tapi katanya waktu ahli Parlimen Tasik Gelugur tu melontarkan kenyataan dalam Parlimen, dia kata waktu dia tak ada dalam Parlimen. Kalau dia ada mungkin boleh baling kasut lah. boleh bertumbuk rasanya kan. Itu keadaannya Jack. Saya tengok ya Allah ya Tuhanku, apa nak jadi politik kita ni? Malu. Takkan level gini je kita kan tu Betul, tak habis-habis. Sedangkan sepatutnya kita dah bercakap soal ekonomi rakyat. Kan dalam keadaan sekarang ni dunia mengalami kemelesaan ekonomi yang begitu teruk. Tapi kita masih lagi dengan persepsi buruk, maki hamun, pemimpin dimaki. Saya tak tahulah je macam mana. Sebab dia orang ni berangan, yelah siapa-siapa pun nak jadi, mungkin dia rindu nak jadi part of the government ke apa ke. But dalam keadaan itu, saya juga pernah melontarkan satu nasihat yang membina lah pada dia orang. Again, bukan saya sokong Perikatan Nasional. Tetapi dia orang kena fikir tentang kalau dia orang betul-betul nak jadi kerajaan pada masa akan datang, mereka perlulah mengeluarkan hujah-hujah yang membantu rakyat. Barulah orang nampak, oh you are ready to become part of the government. Betul. Kalau tidak, setakat macam kau ni nak tunjuk hero tapi tak ada substance. Sembang aja lebih. Sembang kosong aja. Ya. Pergilah kedai kopi boleh je sembang kosong. Betul. Tak ada masalah, main carom sekali. Tapi apakah Parlimen kita level kedai kopi? Itulah pasal. Itu saya tengok, saya kecewa bila saya melihat perbahasan di Parlimen. Hari demi hari tak ada langsung bercakap soal rakyat. Sedangkan Parlimen itu tempat untuk mereka membincangkan soal kehidupan rakyat. Betul. Sama ada kamu pembangkang ke ataupun kamu daripada parti pentadbir, parti pemerintah, that doesn't matter. Artinya dua-dua menyatukan pemikiran. Betul. Kan? Bukan hanya bercakap pumpang yang tidak memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Betul. Dan sebenarnya ia kembali kepada apa orang selalu cakap lah. Di mana seseorang pemimpin itu menggambarkan siapakah penduduk ataupun rakyat yang memilih dia. Jadi again, saya bukannya nak menghina atau merendahkan pemikiran rakyat, tetapi saya lebih beri peringatan kepada rakyat seluruhannya supaya memilihlah dengan bijak. Ambillah orang yang ada akal sikit,
Kan? Sorry to say lah kan. Sebab kita kena fikir kita nak pilih seorang wakil kita, wakil rakyat kita dalam parlimen. Bukan nak cakap benda-benda mengarut macam ni. Kan? Nak cakap pasal cetak duit lah apa benda ni. Macam, come on, that is not a solution yang kita tahu boleh menguatkan ekonomi negara. Ya, ya. Jadi carilah orang yang lebih baik. Makan je. Ini sahur ni. Itulah pasal. Biarlah carilah orang yang lebih ada track record yang lebih menarik sikit, yang baik. Barulah kita tahu, oh terjamin lah. Ini balik-balik bila dah pilih seseorang itu, kumpul duit 400,000 nak buka ibu pejabat. Mungkin Datuk pernah dengar lah kisah tahu. ni. Tahu je ni. Macam, apa benda ni? Kita pilih kau untuk kita bagi derma dekat engkau ke? Buat 10 melo lagi ke? Macam, bukankah engkau ni dah ada kekuatan ekonomi untuk... Kau berjanji nak jaga rakyat. Ya, nak jaga rakyat. Mudahnya rakyat kena jaga engkau. Sorry tu Makan. Teruskan tu. Kita sahur ni, Jack. Itulah pasal. Letih ni, Jack. Sebenarnya saya dalam keadaan begini, saya tengok keadaan lebih berkelang-kabut, Jack. Betul kelang-kabut. Dan balik cerita kita sekarang ni, kita harus memburu kartel. Kartel apa tu? Kartel beras ni, Bek. Sebab saya tengok sekarang ni, apabila Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, dia akan melakukan penstrukturan dan penyusunan baru untuk industri beras dan padi negara. Itu kenyataan daripada Datuk Seri Abang Mat Sabung. Jadi memanglah, impian kerajaan buat begitu, tapi sejauh mana boleh berjaya? Sebab ada kenyataan pula apabila pengusaha pasar raya dan kedai runcit katanya terpaksa menjual beras putih import BPI pada harga lama kerana bekalan beras yang diperoleh mereka daripada syarikat pembekal pada Ahad lalu masih tinggi. Jadi kerana bekalan minggu lepas ada pula, dulu tak ada. Alasannya kerana minggu lepas kami terima bekalan harga tinggi. Kan? Sorok ke beras sebab cakap pasal stok minggu lepas. Itu masalah dia sekarang ni. Tapi dia kata tak boleh nak turunkan. Dan ini katanya tindakan dibuat oleh pengusaha pasar raya, kedai runcit. Sekaligus mereka tidak mahu memahami arahan, tidak mahu mematuhi arahan kerajaan yang mahu penjualan harga beras diturunkan antara 2 hingga 3 ringgit sekampit. Berkuat kuasa hari ini. Tapi nampaknya alasan dia orang kata bahawa beras kita dapat supply dulu dengan harga yang mahal. Alasan demi alasan itu. Itulah keadaannya. Itu yang saya katakan, inilah mereka ini adalah sebagai kartel-kartel yang menimba kekayaan daripada air mata rakyat. Membuli rakyat. Ya, betul. Sila Jack. Apa pandangan Jack? Dulu macam mana Tok? Saya nak tanya. Saya ingat saya lah dulu beras ni dibekalkan oleh kerajaan, agensi kerajaan Dulu kita ada lembaga padi negara. Betul. Tapi dah tak ada dah. Sebab ada penswastaan, betul. Penswastaan. Itu masalah bernas. Oh, seronok lah. Kalau jadi kartel beras, Tok, semua orang nak makan beras. Ini yang saya nak tengok. Apakah yang dimaksudkan oleh menteri tentang penstrukturan semula pasal beras ni? Adakah ia akan mengembalikan agensi kerajaan untuk membekalkan beras? Kenapa Tok saya cakap gitu? Itu harapan saya sebenarnya. Kerana kita tengok di Malaysia ni, di Selangor lah contohnya, di Sekincan. Jelapang padi punya banyak. Sampai kan kita punya kawan lah, nama Douglas Lim. Seorang pelawak. Dia buat video dekat TikTok dia. Memang menarik. Memang betul lah dia cakap. Dia kata macam tak masuk akal. Tengok ni, belakang saya ada apa? Jelapang padi punya banyak. Tapi nasi tak ada. Nasi tak ada. Kenapa jadi begitu? Mana pergi? So, dia tak boleh nak halang kalau kita menuduh. Saya cakap macam ni lah, Betul. Tak boleh nak marah kalau kita ni menuduh yang bila korang keluarkan beras tempatan, korang tukar dia punya packaging jadi beras import. Betul. Idea saya kata kartel-kartel ni. Sebab kalau kita tengok, saya tak nak sebut lah nama-nama brand apa pun, contohnya lah brand A. Beras import colour biru. Packaging dia. Yang buat packaging tu company yang sama, company A. Lepas tu yang buat beras tempatan colour ungu kalau tak silap. Jadi kalau setakat plastik yang berbeza, ada ke kita nak pantau pegawai-pegawai KPDN nak pantau seluruh kartel-kartel ni punya kilang? Nak tengok dia orang ni bungkus beras. Mampu ke? Mana nak larat, mana nak daya Datuk. Dan apabila keluar idea-idea seperti beras madani, memanglah tak dimuktamadkan lagi. Jadi nampak ada tentangan. Dan dalam mana kita menuduh
yang beras ini ditukar bajunya menjadi beras import, dia tak berani nak kata kita fitnah ke, kita ni apa semua. Sebab tu yang saya nampak lah, Datuk, saya kena puji lah. Dr. Akmal Saleh. Antara orang yang pertama, tapi dia buat di Melaka lah. Sebab dia YB di Melaka. Apabila dia memang serbu, dia tengok. Dan dia memang dapat tangkap apabila pengeluar-pengeluar ataupun pengilang ini telah meletakkan beras hancur dan dicampurkan. Benda ni yang sebenarnya perlu dipantau. Ini yang saya katakan parasit ni. Ya, betul. Kartel dan parasit. Ya, betul. Yang mereka melihat baru untuk mencari kekayaan di atas penderitaan rakyat. They don't give a damn. Dia orang tak peduli, Jack. Betul. Pada dia orang, asalkan aku untung, rakyat nak mati, dia punya hal. Saya sebab itu saya kata, sudah sampai masanya pemimpin ataupun kerajaan bertindak tegas pada kartel-kartel ni, Jack. Betul. Saya tengok macam mana PMX, Perdana Menteri dah buat pengumuman. Dia kata, pemantauan, penguatkuasaan perlu dilakukan lebih kerap lagi. Itu kehendak Perdana Menteri. Jadi sejauh mana kaki tangan kerajaan, sejauh mana mereka yang diberi kuasa. Makalah je. Boleh. Sejauh mana mereka diberi kuasa ini benar-benar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Saya seriau satu je, bila dah ada kuasa nanti tu dah jadi cerita lain pula nanti. Apabila poket nak dikemungkan dalam musim-musim dekat nak raya lah. Ini masalah kita, Jack, saya rasa. Sebab malam ni saya tak nak bercakap secara formal, tapi very informal. Saya dah borak-borak kita, Jack, kita bercerita. Kita borak lah. Saya rasa keadaannya amat menyedihkan negara kita, Jack. Betul lah tu. Tak tahu mana penghujung dia. Bilakah kita akan ada satu keadaan di mana rakyat pun rasa macam okeylah, kita dah ada apa yang kita perlu. Ini pasal keperluan tu. Beras, nasi hari-hari makan. Jadi janganlah main-main benda macam tu. Jadi saya nampak kena ada ketegasan lah kalau saya nak bagi satu cadangan pun. Kerajaan kena tegas dalam benda ni dari segi pemantauan. Betul. Kena kerahkan tak kerahkan ke, kena juga. Berapa ramai penguatkuasa KPDN turun ke padang, kena buat. Tapi tak boleh pergi seorang. Saya pernah nampak tu. Minta maaf ini bukan satu tuduhan. Saya ni seorang yang suka observe. Dan saya nampak memang ada pegawai KPDN seorang dekat tempat saya lah. Saya tak boleh lah bagi tahu orang tikang jadi libel pula. Tapi memang saya nampak dengan kepala mata kepala saya seorang saja yang masuk dan kedai tu memang saya pergi tak pernah ada beras tempatan tu. Asyik beras import je. Asyik beras import je. Harganya biasalah yang saya selalu beli 5 kilo. 5 kilo RM20. 5 kilo mana tu? Dulu belah-belah je. Kan kalau 10 kilo RM26 dulu. Kalau beras tempatan sampai sekarang lah. Cuma tak ada lagi beras tempatan. Apa kisahnya sekarang ni? Itulah dulu kita ada anti sorok tak? Anti sorok Anti sorok dulu ada anti sorok je. Zaman saya muda-muda saya dulu tu memang tak ada, untuk saya. Mesti patutnya ada. Patut kena ada. Akta itu masih dikukuhkan. Jadi saya gelak tengok kenyataan Abang Mat Sabu. Dia kata jangan serbu kilang beras sendiri, dia kata. Macam-macam lah politik negara kita ni, Jack. Betul lah. Tapi yang kaya tetap nasib lagi mau menimba kekayaan daripada kepedihan rakyat. Itu yang saya cukup marah sangat-sangat. Betul. Serbuan tak dilakukan, pemantauan tidak dilakukan. Adalah. Jadi orang kata macam melepaskan batuk di tangga. Ya tu. Sedangkan saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Esko Kerajaan Negeri Melaka. Tapi apakah kita nak mengatakan dia seorang? Di Melaka bolehlah dia. Tapi bagaimana di Kedah, bagaimana di Johor, bagaimana di Kelantan, bagaimana di Terengganu. Sepatutnya tiap-tiap pegawai, mereka yang punya dapat pendapatan, gaji yang dibayar oleh rakyat, mereka sebagai wakil rakyat, mereka melaksanakan tugas lah. Jangan pula marah ke dia. Sebab itu saya lihat bila Dr. Akmal ni, dia akan pertahankan sikap dia untuk menyerbu kilang-kilang beras ataupun tempat-tempat storage sebab dia rasa bahawa dia tak mahu lagi melihat percaturan politik kartel ini yang meletakkan rakyat hidup dalam penuh kesukaran. Betul tu. Saya kata begitulah, Jack. Ya. Kata Pak Chu apa kata Pak Chu? Pak Chu kata penguatkuasa hanya berani pada rakyat tapi takut pada kartel. Contoh katanya tindakan pada perokok di kedai kopi pun tak berani dia. Kalau rakyat isap rokok kedai kopi tangkap. Tapi yang jual rokok seludup apa semua tu macam mana? Itu kata pasal tak pasal faham ni Pak Chu ni.
Dia bagi pandangan, dia kata, artinya penguatkuasa hanya berani pada rakyat. Tengok, lihatlah, saya tak mahu siarkan, macam berlaku di Kedah. Orang kita ni meniaga. Oh, bagan nak gerak, dia angkat barang-barang semua, dia punggah apa semua. Sampai ajak buka baju ya? Ajak buka baju tu sebab dia geram lah kalau kau buka baju tu. Bergaduh lah. Kau berani buka baju lah. Kalau lagi tak perlu buka baju, dia pakai uniform, tak boleh. Yelah. Oh gitu Jack, jangan Jack, kau nak bergaduh dengan dia, Jack. Kena ajak buka baju dulu. Buka baju dulu. So, bila dia buka baju waktu itu, dia bukan lagi penguatkuasa waktu at that matter of time. Ingatkan cara orang Kedah gitu. Tempoi macam tu. Buka baju. Ajak gaduh. Sampai begitu sekali, bergaduh depan masjid. Kesian lah. Sama-sama kita. Dia dah desperate lah tu. Desperate lah tu. Jadi soalnya sekarang ni, dia nak cari rezeki bulan puasa. Nak raya pula. Betul. Tiba-tiba penguatkuasa buat perangai begitu. Rampas barang. Saya pantang betul lah tengok benda begitu. Mudahkanlah. Adalah satu perkara yang pernah dilakukan oleh seorang bekas menteri yang memanglah dia pun tak perfect. Tapi saya kena sebut, tak payah sebut nama lah. Tapi apa yang dia buat, kalau tak ada lesen contohnya, dia bagi lesen. Dia mudahkan. Kalau itu bukan tempat dia, okey, bagi tahu kat dia, ini tempat dia lagi best kan. Itu yang saya kata, Jack. Kalau penguatkuasa dia datang, dia tengok tempat begitu, tanya dia, ada lesen tak lesen? Tak ada lesen, ini borang. Dia kena datang, dia kena hadir dengan borang sekali. Iya tu. IC borang ni, sekarang ni hari ni okey, saya maafkan awak. Tapi kalau besok awak tak selesai awak punya permit, saya ambil tindakan. Dan sebab itulah janganlah marah. Kalau kita ni rakyat marhen di luar ni prejudis ataupun bersangka, buat syakwa sangka yang korang ni tak ambil tindakan kepada kartel ataupun mereka yang bukan berwarga negara Malaysia, mungkinlah bukan orang Melayu ke, yang kamu tak tangkap ataupun kamu tak serbu, kerana ni tu. Kena duit, betul. So jangan marah sebab kita buat sangkaan begitu. Akhirnya rakyat merasakan ada persepsinya. Kalau orang lain buat boleh, orang ni tak boleh. Sebab bukannya rakyat tak cakap, kita biasa baca, kata, kenapa kedai Aceh tak kacau? Kenapa kedai Rohingya tak kacau? Kenapa yang kedai orang Melayu kacau? Kenapa Melayu kacau? Ini memang satu yang kita selalu dengar. Betul je. Jadi mudahkanlah, bagilah lesen, bagi borang, isi. Apa-apa nak kena bayar, kata okey, next time boleh bayar, tak ada masalah. Betul. Orang susah. Orang cuma cari rezeki. Jangan waktu orang susah ni kamu tekan lagi. Ya, betul tu. Betul. Jadi saya bukan apa, saya mengulangi kenyataan yang Muhammad Perdana Menteri yang mahu menangani derita rakyat. Betul. Sebab dia tidak mahu melihat yang kaya bertambah kaya, yang miskin apa kedana, Jack. Ini gambar yang tengok di Alostar tu. Bergaduh orang tu, Jack. Bergaduh, Jack. Yang bergaduh tu bukan antara orang kita sama orang kita. Sampai hati. Dia nak berniaga, nak cari rezeki, Jack. Saya tak tahulah, Jack, dalam keadaan begini. Dia kata Rozlan Ramli, pertama kali negara tak ada beras tempatan sejak merdeka. Sekarang rakyat dah macam di Afrika pula, kata. Beratur panjang untuk beli beras. Itu kata Saudara Rozlan Ramli. Di mana saya tak tahulah. Kata Muhammad Uzaini, bila PMX nak jumpa kartel ni, katanya nak tekan ketua kartel di awal naik jadi PM dulu. Ya, Muhammad Perdana Menteri, masa sudah sampai. Dah lebih setahun ni Ahmad Muhammad berada di anjung kuasa. You have to perform. Betul. Nanti orang cakap saya bangkari saja. Tak, saya tidak menyebelahi mana-mana je. Saya buat live saya ni, saya menegur. Yang betul tetap betul, yang tak betul tetap betul. Jadi bukanlah gertinya kalau keadaan ini dibiarkan berterusan, jadi rakyat yang terkesan. Betul. Saya bila rakyat terkesan, keluarga saya juga terkesan. Betul tu. Kan? Saya punya cucu yang ramai, anak-anak, kan? Itu kehidupannya. Jadi kata Edi Tahir, beras cak rambutan tak ada, rambutan pun tak ada. Ini Edi Tahir ni peletup. Dia memang begitu selalu, dia melawak dengan saya. Seronok juga. Itu bab kata beras. Tapi saya agak tertarik juga apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan bahawa dia kata peruntukan persekutuan yang disalurkan kepada Terengganu sebenarnya lebih tinggi di bawah kerajaan Madani berbanding kerajaan dahulu yang dibuat gabungan oleh PAS dan Persatu. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim di Terengganu ni. Dah heboh lah sekarang ni. Kerana Perdana Menteri menegaskan dalam pemberian belanja pembangunan untuk negeri ditabir PAS dan Persatu itu sebanyak 1.59 bilion telah disalurkan pada Terengganu tahun ini berbanding 1.55 bilion tahun lalu. Sedangkan wakil daripada Perikatan Nasional mengatakan kerajaan tak bagi lagi duit pada pembangunan Terengganu. Semalam ke kemarin, kita dah puasa ni kan dah lupa. Saya dah bercakap, selama tempoh 6 tahun, Terengganu mendapat wang yang dikatakan wang ihsan sebagainya. Jumlah 6 bilion. 6 bilion selama tempoh 6 tahun. Apa dia buat? Ada ke buat rumah murah untuk rakyat percuma? Tukar kereta.
Itulah keadaannya kita melihat. Dan sekarang ni marah kan kerajaan tak bagi duit. Dan duit tu apa? Kalau wang itu yang kamu perolehi, yang kamu dapat daripada kerajaan persekutuan, digunakan bukan untuk rakyat, saya kata tak payah bagi, tak apa. Betul. Bukan? Dan Itu bagi saya lah. Kerana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembelian belanja ini katanya royalti petroleum dibayar pada Terengganu juga bertambah semasa pentadbiran kerajaan Madani berbanding dengan PAS. Jadi Seri Anwar Ibrahim kata tidak wujudlah istilah bahawa kerajaan pimpinannya bersikap zalim terhadap Terengganu. Bagi saya lain tak ada, ceritanya cerita politik sajalah. Mengutuk sana, mengutuk sini, orang ni tak betul, orang ni betul. Itu keadaannya, Jack. Tak berkesudahan. Ya, tak ada berhenti, Jack. Tak ada noktah. Ini di Kedah lah, Jack. Satu di Kedah lagi, Jack. Aduh, kesian pula, Jack. Kira 50 penduduk dari kampung darat, hutan kampung di Alustar. Dia mengharapkan agar kemelut hak milik tanah mereka yang gagal diselesaikan sejak 12 tahun lalu dapat diselesaikan segera oleh kerajaan negeri. Ini pimpinan Sanusi. Sempoi. Salah seorang penduduk mendakwa tanah dahulunya dibeli oleh datuk mereka sekitar tahun 1920-an. Melalui satu perjanjian yang disahkan kerajaan negeri. Tapi kini telah bertukar tangan tanpa disedari. Malah didakwa jatuh ke tangan pemilik baru bukan Melayu. Di Kedah je. Sempoi. Puan Maznah Cik Dun dalam usia 60 tahun berkata Allah meragukan bagaimana tapak yang diletakkan di bawah status tanah reserve Melayu boleh ditukar kepada pemilik bukan Melayu. Sedangkan perbuatan itu dihalang mengikut undang-undang. Ini tanah reserve Melayu, Jack. Macam mana boleh jadi macam tu? Itu di Kedah, Jack. Sempoi. Harapan kami adalah campur tangan kerajaan negeri melalui Datuk Seri Muhammad Sanusi, Mat Noh dan pengarah tanah dan galian Kedah bagi melakukan siasatan. Bagaimana tapak rumah kami dijual kepada pemilik bukan Melayu. Sempoi sangat. Inilah keadaannya. 50 orang. Tanah tak selesai lagi. Yang tanah tepi sungai tu? Saya bukan tepi. Itu di Kampung Baru. Ini di Kedah, Jack. Di Kedah. Menteri Pesawat Sempoi. Gitu beri kami kuasa. InsyaAllah. Tanah-tanah kita akan selesaikan. Jadi katanya mentang-mentang lah kami ni orang naif. Kata penduduk tu. Maka kami diperlakukan sebegitu. Sedih saya tengok. Yang penting judi tak ada tu. Yang penting judi tak ada. Saya tak tahu. Masih ada lagi, Jack. Kalau kita nak bercakap soal ini, Jack. Ya Tuhan. Aduh. Yang penting arak tak ada, judi tak ada. Itu keadaannya, Jack. Jadi saya tak tahulah. Okey, Jack. Ini cerita yang paling penting sekarang ni tentang isu sarung kaki. Ini saya nak tanya dengan Jack lah, sembang. Boleh. Borak ni sambil boleh. Biar makanlah, Jack. Ada boleh. Saya rasalah, Jack, isu ni dia jadi tambah menarik kerana saya rasa mungkin ada tangan-tangan gaib ni yang sengaja mencetuskan provokasi. Matlamatnya supaya orang bergaduh dan ada agenda politik. Itu mungkin matlamatnya. Sebab saya nampak benda sekarang ni dah jadi political issue. Racial issue. Dan sudah pun ketua pemuda pula diperangkap dengan cacat kenyataan dan sebagainya. Dah timbul pula DAP kata begini, MCA kata begini. Dan mereka berjaya, kalau benarlah itu yang dilakukan, mana mereka berjaya lah. Kalau benar ada tangan-tangan gaib yang melakukan. Dan saya dipahamkan, bila saya tengok ada satu gambar. Satu gambar yang mengatakan mana dia gambar tu? Saya ingat admin ada tak gambar? Bagaimana orang yang mencetuskan isu ini, rupanya dia pemilik supermarket juga, Abang. Dia pun juga Chinese Muslim. Ini yang menimbulkan tanda tanya di hati saya. Kenapa dia yang membangkitkan isu ini? Siapa dia ni? Sekejap ni tengok. Dia macam terlepas pandang kisah ni. Ini ceritanya, Jack. Teori ke, kisah benar ke, ataupun sisi pandang ke macam ini kisah benar ni, Jack. Ya? Bukan? Berkenaan. Okey. Stocking tutup nanti dulu ya. Aduhai. Jadi saya nampak dia kata bahawa keadaan sekarang ni dah jadi become isu-isu, tak tahulah. Isu sarung kaki misalnya bagaimana Firdaus Wong Wai Hong. Nama orang tu Firdaus Wong Ustaz lah tu. Wai Hong, dia ni mualaf.
Dia kata dia yang memulakan ledakan tentang isu sarung kaki ni. Oh, ya ke? Okey. Tak perasan. Okey, dia sepatutnya dia tu ambil soken tu letak pada puli dan sebagainya. Tidak. Dia ledakkan. Dan kabarnya Firdaus Wong juga sedang merancang untuk memulakan pembukaan kedainya ala KK Mart. Okey. Yang akan dibuka pada 3 April 2024. Oh, kisahnya. Jadi atas nama My Kampung Fresh Mart. Okey. Jadi katanya rasanya eloklah jugalah kalau pihak berkuasa dapat melakukan siasatan terhadap pemilik My Kampung Fresh Mart ni. Apakah kemungkinan? Kita kena tengok semua aspek. Ya, kita tak mau duduk. Betul. Adakah ini ada kemungkinan dia? Saya tak tahulah macam mana pandangan you, Jack? Saya adalah follow Ustaz Firdaus Wong. Panggil Ustaz sebab dia ni ialah orang yang berpelajaran dari segi agama lah. Dan memang dia antara orang yang viralkan benda ni dalam dia punya Telegram tu. Tapi saya tak sangka lah sampai begitu sekali orang membuat teori. Bagi saya ia hanyalah teori ataupun kebenaran kita kena cari. Yang dia nak buka dia punya My Kampung Fresh apa semua Fresh Mart tu. Ada gambar tak admin? Cuba tengok admin, ada gambar tak? Dan jika itulah kebenarannya, dan kena siasat lah. Kena siasat lah, tengok betul tak? Tapi yang saya boleh komen di sini, apa yang dilakukan oleh Dr. Again, saya punya ketua pemuda lah Malaysia. Apa yang dilakukan oleh Dr. Akmal Saleh itu bukanlah a knee-jerk punya keputusan. Betul. Because dia buat tu atas dasar, bukannya nak mencari populariti ke, nak jadi hero ke. It's a normal thing. Betul. Benda tu adalah pantang. Kita orang Melayu. Betul Kadang orang tak faham. Apa macam sorry to say macam ada kawan-kawan saya yang bukan Melayu dalam grup WhatsApp kita, dia ada cakap kenapa sensitif sangat? Small matter lah. Kita ada gambar Jesus. This is not small matter je. Itu yang saya macam nanti lu. Kau cakap pasal apa Jesus Christ? Dekat dia tunjuklah apa stokin yang ada gambar Jesus Christ, yang ada gambar Buddha, kata itu agama kau, itu bukan cara kau handle. Tapi no, kita orang ni pantang, kaki ni pantang. Kalau kita macam dulu saya teringat orang marah ke Datuk Seri Najib, apa yang dia buat, dia letaknya gambar Datuk Seri Najib, dia pijak. Itu memang. So kau hajarlah kan kaki kan, kaki ni pantang lah untuk memang kita. tak bersopan langsung lah. So kalau letaknya nama Tuhan kita, Allah. Ejaan Rumi ada, ejaan Arab pun ada. Ada, jauh alif, ya, alif dekat belakang tu, alif dalam ha, depan tulis Allah. Dekat kaki. So janganlah kata macam janganlah sensitif sangat ni semua matter. Jangan. Bagi saya dia not semua matter je. So it was not a knee-jerk punya reaction. What was done by kita punya sahabat iaitu Dr. Akmal Saleh, betul. Dan ia juga disambut oleh apa yang di-Pertuan Agong, oleh pemangku Sultan Johor iaitu apa TMJ kan. Dan alhamdulillah lah saya nampak ramailah yang bersuara lah hal ni. Termasuklah Menteri Agama. Kita kena sebutlah. Sebab kadang-kadang ni orang kata Menteri Agama tak buat benda. Tapi dalam hal ini dia antara yang pertama kata jangan melampau batas. Benda ni melampaui batas. So kerahlah apa yang dia cakap tu. Dan JAKIM pun ada serbu, ada panggil KK Mart apa semua. Ya betul, KK Mart ada minta maaf. Dah polis dah malahan dia Johor dah tutup langsung kilang tu. Kilang tu dah diarahkan tutup ya, betul tutup. Dan dia bukan macam inilah. Kita ni biasa dengan permohonan maaf. Hari raya lah, Datuk Hari raya selalu kita dengar minta maaf saya batin. Tapi saya suka tanya, kau minta maaf buat apa? Sebab saya nak tahu dia ikhlas lah minta maaf tu. Jangan cakap melepaskan batuk di tangga. Jangan bercakap je. Jangan dimurahkan perkataan permohonan maaf ini. Dan bila saya tengok press conference tu, saya nampak wayang sangat tu. Ini pandangan saya lah. Nampak sangat wayangnya. Kenapa tu? Kerana di kiri dan di kanannya ada wanita Melayu, ada lelaki Melayu. Padahalnya the top management are not even Malays. Because we know it's owned by the Chinese person lah kan. Dan saya dah siarkan dua malam lepas satu video tu. Dia pakai baju Melayu. Saya pakai nama dia tu ni apa Ahok apa tak silap saya. Tak, dia parody tu. Parody tu. Saya tak yang tahu. belakang tu dia tulis kedai jajan kan. Ya, kena jajak. Kena jajak. Dia cakap, tetapi dia cerita dia begitu. Tapi tengok last kali tu. Bab terakhir tu. Bila dia kata, macam. Sudah habis lah? Sudah habis kah? Wah, ini tengok. Orang Melayu sampai mesti cair punya lah. Getihnya tak ada keikhlasan je. Ya. Tapi saya kena cakap lah yang apa yang dia buat tu hanya parody. Tetapi dia ada maksud di sebaliknya lah. Sebab macam saya cakap tadi, saya lihat dia ada wayang di situ. Kalau ikhlas, bawa semua your top management, tak kisahlah, semua Cina sekalipun, we are not going to judge. Tapi permohonan maaf itu dilakukan biarlah ikhlas. Biarlah ikhlas.
Sebab itu kita kurang percaya Tok. Kerana benda ni berlaku banyak kali and it's a mistake. Katakanlah it's a mistake yang tak disengajakan. Katakanlah, come on, you got quality control. Kalau kita nak order barang pun kita kena pilih sendiri sebagai vendor, sebagai wholesaler. So janganlah buat cerita macam ni yang kata oh tak perasan. It doesn't make sense. Dan ia dijual di tempat di Bandar Sunway. Betul. Di mana kepadatannya adalah orang Cina. Jadi what you trying to do? What you trying to do actually? So jangan salahkan kita kalau kita ada sangkaan-sangkaan sebegini. Itu satu bab. Tapi yang satu bab lagi tu, kenapa hanya cuma 5 pasang saja, 14 pasang aja. Itu satu hal lagi pula tu. Itulah. Bila kena 1000 tinggal 5. Memanglah lambat 1000 agaknya. Kalau awal 1000 mungkin banyak lagi. Tapi itulah kita harap benda ni tidaklah dipolemikkan dengan begitu teruk lagi. Apa kata Pak Chu? Pak Chu kata okey di London tu berakhir dengan kematian. Katanya wahal Pak Chu. Kalau di London lah. Kalau di London tu orang dah mengamuk dah. Ya. Kan? Dan saya perasan tu sebelum saya lupa nak cakap point ni. Kalau di UK ke di Europe tu, dia orang sangat respect orang Islam yang mempertahankan kesucian agama Allah. Betul. Dengan nama Allah apabila Charlie Hebdo dalam kes Charlie Hebdo tu apabila mereka melukis gambar Nabi Muhammad. Jadi memang ada pembunuhan, ada retaliation. Belum ada ya. Tapi ada di antara orang yang bukan Islam, orang Eropah ni dia nampak respect sebab korang mempertahankan agama kau mati-matian. Bukannya dibiarkan, kita ni dipermainkan, diperolok-olokkan. Sebab kita bukan teroris tu, tapi kita sayang betul-betul pada agama kita sebab itu adalah our way of life. Bukannya kita sekadar I'm a Muslim tapi tak praktis. Sebab itu saya fikir apa yang dilakukan sekarang ni tak cuma saya ingatkan janganlah kita melampaui batas sampai nak memulakan keganasan. Betul. Kalau kita start aja buat keganasan, kita dah masuk dalam perangkap yang macam mana Datuk sebut tu. Itulah. Jangan masuk perangkap. Apa-apa hal pun, kita keep our head down, cool. Kita relax, tapi kita tetap pelan-pelan nak boycott, silakan. Sebab ini hak consumerism. Ya. Kita tidak ada undang-undang kat mana-mana kata, kau kena beli. Tak ada. Tak boleh. Kau wajib datang. Kau tak beli. Suka aku lah, aku nak beli pun. Duit kita. So, for whatever reason pun, kalau kita tak pergi dekat kedai kau, tak ada masalah. Betul. Jadi, guna otak, jangan melampaui batas. Memang akan ada provokasi daripada orang tak ada otak. Sabar, relax. Jangan retaliate cara yang sama. Jangan kita menghina bangsa lain, agama yang lain. Jangan sesekali menunjukkan perkauman sebab itu bukan Islam. Tapi Jack, saya tengok tulisan sahabat kita, saudara Ghulam Muzaffar. Dia kata Sunni, mana suara Perikatan Nasional? Betul. Dia kata pelik lah. Dah seminggu isu stokin KK Mat ni berlegar di ruang sosial. Dan jadi trending, topik utama. Tapi tak ada seorang pun daripada Perikatan Nasional yang buat kenyataan. Pelik bin Ajib tu, tapi kita macam saya cakap lah, kita hanya boleh berspekulasi lah ataupun menuduh secara calculated. So kita bukannya menuduh kosong. Jadi apabila ada gambar-gambar pemimpin daripada Perikatan Nasional yang bersama dengan toke-toke KK Mat ni, jadi mungkinlah kita boleh anggap mungkin dia nak jaga hubungan dengan KK Mat ke, mungkin dia orang ni funder ke, kita tidak tahu. Dia kata ada KK Mat juga fundernya, ada ahli dia orang apa semua. Sebab saya tak boleh begitu. Kita mempertahankanlah kalau kita ikhlas, apa salahnya, kan? Dan saya boleh sebut kat sini tu apabila penyokong Perikatan Nasional ni. Dia ni dah jadi 3R lah ni. Saya bukannya saya nak stoke the tension, no. Tetapi apabila mereka mula mempersoalkan, kenapa Raja diam, kenapa Sultan diam, sebab dia orang masih marah pasal isu Abdul Hadi Awang dengan Sultan Selangor tu. Jadi mereka, tapi bila YDPA dah keluar statement ataupun TMJ sendiri dah keluar statement, dia orang terdiam. So saya balas balik, mana dia kenyataan daripada Tuan Guru? Tak ada pun. Memang tak ada tu. Itu yang kata Dr. Ghulam Muzaffar dengan Sunni. Ya betul. Sunyi sepi. Di parlimen pun tak banyak apa pun. Yang ada bergaduh cerita jawatan. Isu ni isu penting, isu kalimah Allah ni. Jadi para penyokong lah mana-mana parti pun, lihatlah pada kebenaran. Janganlah kita terikut-ikut dengan sentimen. Apabila tak kena dengan tekak pemimpin korang, dia orang berdiam diri. Apabila kena dengan tekak dia orang, dia berdiam diri. Lepas tu korang pun sama-sama lah senyap. Buka mata.
tengok mana pemimpin korang yang korang rasa ikhlas dalam perjuangan. Dia bukannya mengajak kepada hasutan, bukannya mengajak pada perkauman, bukannya mengajak pada kebencian. Benda ni serius. So kalau benda ni kalau dah serius, tengok mana orang yang mula-mula sekali. Bukannya nak jadi hero, tak. Tapi it's a reaction yang orang kata apa, ikhlas. Sebab that's your first reaction. First impression. Tak adalah macam ada juga orang yang tunggu tu baru nak bersuara. Ada juga yang kita observe. Tak perlu sebutlah siapa, tak kisahlah siapa pun. Tapi kita yang pasti, kita boleh nampak sebagai rakyat, kita janganlah terikut-ikut dengan permainan ahli politik yang melampau, yang sentimen, yang suka bawa perkauman, tetapi kita melihatkan kepada keikhlasan. Betul. Saya banyak timbul keraguan dalam isu ni, tapi bagus juga bila ini meledak, barulah dapat tahu cerita dasarnya. Apa sebenar-benarnya percaturan politik yang dimainkan oleh mereka, the so-called orang politik yang kononnya waktu dia petah politik ni, besok ni pilihan raya, ni dia orang akan bangkitlah. Undilah kami, yakinlah kami, itu tak kena, ini tak kena, kalau kami memerintah kami buat begini-begini. Sedangkan isu-isu yang prinsipal ni isu yang penting. Apabila nama Allah diletakkan di kaki itu, mereka boleh pandang enteng asalkan matlamat politik mereka. Dan saya tengok juga dalam TikTok ke apa ini, Yani bercakap pasal Cik Yani kita ni, dia bercerita tentang masalah pasti. Dia nak membela guru-guru pasti. Guru agama pasti ni dengan pendapatan cuma RM600 sebulan. Dah dia kena maki pula, kononnya inilah tanda kami orang PAS berkorban. Aduhai. Jadi bos-bos mereka kata yang ni naik kereta besar. Ada rumah besar, tapi orang yang menjalankan apa pasti itu cuma dibayar gaji RM600 saja. Ini bagi saya penghinaan. Betul. Bukan? Betul. Itulah rakyat yang ini. Sebab itu saya Jack, besok pergi tak Jack? Untuk buka puasa. Besok buka puasa besok. Ini UMNO Jack. Tak dapat nak join lah sebab dah berjanji dengan parents saya untuk buka puasa dengan dia. Tapi wakil saya insyaAllah. Boleh saya jadi wakil Jack lah ya? Pandai tu dapat langkap lah. Boleh. Saudara, nampak gayanya begitulah sebang-sebang saya sambil bersahur dengan Jack. Saya tak ada apa banyak bahan yang nak ceritakan. Tapi saya merasakan kalau seseorang je mungkin anda jemu juga. Jadi sesekali saya panggil Jack, kita berbicara tentang isu asana politik semasa. Terima kasih Jack lah. Sambil sudi kita makan buat puasa ni. Boleh. Habis juga sepinggan. Mudah-mudahanlah puasa kita ni rahmatan ilahi. InsyaAllah. Supaya kita dapat ibadah yang baik. Betul. Dan sekarang ni pun kalau nak buat umrah pun, kalau awal bulan puasa you pergi, kemudian pertengahan puasa nak pergi lagi, dah tak boleh dah, sekali saja. Dalam bulan puasa ni kata Arab Saudi semalam sudah bagi tahu. Dan dalam keadaan begini, yang penting bagi saya, di mana pun anda berada, asalkan hati je. Kalau hati kita tulus, ikhlas, insya-Allah. Betul. Saya selalu mengatakan hati yang bersih. Jadi pada teman-teman pelayar, saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar santai-santai saya bersama dengan Jack. Seorang anak muda. Yang saya lihat Jack ni ada pemikiran dia, cuma yang tidak digali lagi. Beliau saya anggap seperti permata yang belum dicanai. Kalau ada intan tu belum dicanai, yang belum dicop oleh brewers. Kalau ada chop brewers dulu, brew kan? Mungkin ada nilainya, sekarang belum lagi. Sekarang ni cuma kita kecewa lah. Ada pula Mastan daripada ahli UMNO, bila tak lagi bersama kita, mula maki hama, segala tak betul. Tak apalah, itu biarlah macam mereka, sebab saya tak nak mengulas. Jack tanya dengan saya 3-4 kali apa tak ulas gini. Ada benda-benda yang kadang saya tak nak ulas. Kerana saya merasa don't waste my time. Kita akan dilihat seperti bengong lah sikit Jack. Betul. Pada teman-teman semua, selamat berpuasa. InsyaAllah besok, malam tadi kita dah buat tadi tarawih yang ke-11 ya. Malam besok kita akan berpuasa 11 hari. Betul. Kalau 11 hari, tinggal lagi 18 hari saja. Tutap kita akan menyambut hari raya. Kita jumpa lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.